Baik, terima kasih Sofia dan berkenaan dengan topik ini saya pasti semuanya akan memberikan sedikit perhatian bagaimana ini juga membabitkan kita sendiri, ekonomi kita dan juga kewangan, institusi kewangan kita. Pastinya ramai yang terkesan apabila sejak 18 Mac kan dia telah diumumkan dengan PKP dan sebagainya. Masing-masing ada cara masing-masing untuk mendapatkan sumber rezeki. Ada yang dah ada kerja gaji tetap, ada yang bekerja sendiri dan sebagainya. Baik, ini kita bincangkan berkenaan dengan jangkaan ekonomi dan kewangan rakyat dalam tempoh 6 bulan ini. Jadi kita bersama dengan Encik Syamsuddin Abdul Kadir, merupakan perunding kewangan rakyat. Assalamualaikum. Terima kasih bersama kami. Salam Ramadan juga. Baik. 18 Mac tu bila diisahkan sebagai PKP, masing-masing dah berfikir kan, ramai rakyat akan terkesan bahawa ekonomi ini macam mana memberikan tamparan hebat juga menjejaskan kesihatan ekonomi negara kita. Dan sehingga sekarang berfasa terus ke PKPB dan ramai juga kita dengar keluhan-keluhan rakyat Malaysia yang terjejas. Jadi kita nak tahu bila diisahkan PKPB itu menjadi satu tular. Apabila kita lihat di media sosial, di surat khabar dan sebagainya, dilaporkan ramai rakyat Malaysia ni beratur panjang di kedai pajak gadai. Jadi itu menjadi banyak dia punya persepsi stigma kan. Dia ni memang tak ada duit ke ataupun dan sebagainya. Mungkin Cik Samdi boleh kongsikan kepada kita lah bila melihat sebegini. Okey, satu benda yang kita dapat lihat apabila mereka beratur ni sebenarnya ada dua situasi yang berlaku. Pertamanya dia pergi sambung kontrak lah. Maksudnya yang dah due sewaktu PKP yang patut kena bayar balik tebus tapi disebabkan tidak kemampuan untuk membayar balik, disebabkan ramai juga yang terputus sumber pendapatan sebaik 18 Mac. Sebab saya pun dapat banyak rungutan termasuk yang dapat daripada 18 Mac tu mereka dah dapat surat dah cuti tanpa gaji selama 6 bulan. Walaupun baru 18 Mac kan kita kan dua minggu sekali diumumkan PKP tapi dia dapat surat 6 bulan dah. Maksudnya banyak peniaga di luar pun dah jangka. Jadi apabila benda ni berlaku, salah satu itu yang menyebabkan mereka akan sambungkan tempoh untuk tebus balik. Patut dah due sepanjang PKP. Jadi sebab tak boleh nak keluar, jadi keluar dia sambung balik. Satu lagi yang mana pergi ke pajak gadai itu memang bawa emas untuk gadai sebab tak cukup duit, memang tak cukup. Sebab kalau kita tengok macam contoh kita ada imbuhan termasuk moratorium, tapi dia ingat moratorium ni untuk orang yang memiliki rumah. Di luar sana banyak lagi orang yang belum ada rumah. Jadi apabila kita tengok daripada kesan tu, moratorium tadi dia membantu, ialah bagus orang yang dah beli rumah. Tapi yang masih menyewa tetap kena bayar sewa. Ya, betul. Dan sewa rumah kita tengok kalau di bandar besar macam Kuala Lumpur ni, kalau flat pun 700, 2 bilik 700 tu macam normal, right? 1000 lebih tu standard lah. Itu yang kita dapat lihat, memang masih ramai lagi yang terjejas lah. Okey, tapi kita bila Cik Samdi cakap moratorium ni kan, ini menjadi perbahasan juga. Betul. Kan, mula melegakan. Tiba-tiba tengah-tengah tu alamak. Betul, ramai yang panik kan. Panik kan. Dan bila kita tahu juga bagaimana pelaksanaan moratorium ini dan juga pelaksanaan bantuan sara hidup kan. Sebenarnya dapat membantu rakyat Malaysia dalam keadaan berdepan dengan keadaan sebegini. Apatah lagi moratorium, kita tak tahu perlu ke kita ambil moratorium ni ke tak perlu ni, ke nak telefon bank. Dah menjadi kekeliruan pula. Betul. Okey, sebenarnya sebab apabila kerajaan memperkenalkan moratorium, kerajaan macam pukul rata lah orang yang menerima kesan dengan tak. Sepatutnya moratorium tu untuk orang yang menerima kesan je. Contohnya gaji dipotong. Tapi untuk kerajaan nak semak sampai tahap tu mungkin mengambil masa. Jadi moratorium ditawarkan kepada semua orang, cuma setiap orang boleh memilih, tengok situasi dia. Saya selalu sebut kalau kita masih ada gaji sepanjang, terutama pejabat awam lah yang tak terkesan dan sebahagian besar GLC ataupun syarikat swasta yang majikan dia masih bayar gaji. Yang ni boleh memilih sama ada nak menerus bayar moratorium seperti biasa ataupun kalau dia ada hutang jahat. Contohnya hutang kad kredit. Kad kredit ni adalah hutang jahat lah ataupun dia ada ranum tadi. Pajak gadai. Sebab itu keadaan dia memang sangat tinggi. Paling tinggi sekali adalah kad kredit saya itu 18%. Mana hutang kita tu akan jadi satu kali ganda setiap 4 tahun. Jadi orang yang gaji ada dan ada hutang jahat, okey, tak nak bayar tak nak tangguh, bagus. Settlekan hutang kad kredit. Sebab bagi saya sepatutnya dalam tempoh 6 bulan ni satu rahmat jugalah orang yang bergaji dia boleh settle hutang jahat tu. Walaupun selama ni bertahun-tahun tak boleh nak settle. Itu yang situasi pertama. Situasi kedua,
orang yang dapat gaji gaji penuh, tak ada hutang jahat. Lepas tu? Tak ada hutang jahat tapi dia nak dia nak ada saving sebab selama ni tak boleh nak buat saving. So ada yang kata ambil moratorium tu, duit tu simpan. Ya, betul. Macam mana boleh. tu? Yang itu maknanya kita keluarkan tapi kena keluar daripada akaun gaji. Sebab saya dengar yang bulan lepas pun ramai dah terbabas dah. Dan duduk dalam akaun gaji nampak besar, habis dibelanjakan. Jadi setiap kali dapat gaji kita pindah ke akaun lain. Sebolehnya akaun pelaburan lah, contohnya tabung haji dan sebagainya. Itu yang situasi kedua. Situasi ketiga, maknanya dia nak buat pelaburan. Yang ketiga ni, situasi ketiga saya lebih tengok yang jenis nak buat pelaburan pun ya atau dengan harta lah. Situasi ketiga yang memang tak ada gaji. Ataupun yang dapat separuh. Itu memang perlu ambil moratorium. Itulah yang orang yang betul-betul memerlukan moratorium. Sebab dalam tempoh PKP ni ramai terputus sumber pendapatan. Jadi yang mana ada rumah, dia satu ketenangan lah untuk dia. Sebab tak perlu bayar. Tapi bagi yang menyewa, moratorium itu tidak memberi kesan langsung. Walaupun pemilik rumah tu mungkin dapat moratorium, tapi apabila tanya majikan dia, tak ada. Awak sewa dengan saya, moratorium itu untuk saya. Memang terus. Tapi ada juga tuan rumah yang berhati perut yang dibagi diskaun separuh harga sepanjang tempoh PKP. Baik. Tapi Cik Syamsuddin, bagaimana melihat pelaksanaan moratorium ini dengan bantuan sara hidup yang kerajaan bagikan? Adakah ini memang berjaya atau sama rata tu golongan-golongan ni membantu? Kalau tengok dari segi sama rata, memang hampir mustahil untuk dapat sama rata lah. Sebab sebenarnya kita ada di Malaysia kita ada individu yang tak dia sebenarnya nak bagi sama rata ni kita kena perlu tahu siapa yang terkesan. Mana yang tak dapat COVID ni, bagi saya yang perlu dibantu adalah orang yang terjejas sumber pendapatan dia. Baru dia akan jadi sama rata. Untuk itulah fokus. Tapi kita sekarang ni banyak pukul rata. Yang tak menerima kesan pun kita bagi bantuan, yang menerima kesan. Jadi yang menerima kesan tak cukup lah. Sepatutnya duit itu boleh dipindahkan kepada, tapi cumanya mungkin sistem di Malaysia ni kita tak ada yang betul-betul perinci data setiap orang. Macam kes yang 2-3 hari ni kecoh sebab tak dapat bantuan sebabkan berdaftar dengan SSM. Itu pun satu isu sebab ramai wanita saya jumpa, kan dia daftar SSM, daftar je. Account bank pun tak ada, tak buat bisnes pun. Sebab orang kata suruh daftar, tiba-tiba tak dapat. Dan nak pergi pula ni, ada yang rungutan nak pergi, kan nak buat rayuan kena pergi. Dia kata kos lagi, tapi belum tentu dapat. Itu yang perlu dipertingkatkanlah oleh kerajaan. Okey, bila kita berada dalam fasa PKPB ini kan, maknanya dah ada kelonggaran sikit. Perniagaan mula dibuka, tapi tidak semua. Betul. Kan? Tapi bagaimana pula, sebab ada juga yang rungutan daripada peniaga-peniaga ni, kita buka kedai tapi orang tak ada. Jadi bagaimana melihat untuk itu? Itu saya tengok sekarang ni pun bila saya lalu pun saya tengok memang kedai dah dibuka tapi bilangan pelanggan rasa tak cover the cost. Tak cover lah. Kita tengok pertama memang banyak yang tak habis. Itu bagi saya tempoh ni memang tempoh yang sangat mencabar untuk peniaga. Itu sebab kita sebagai rakyat juga perlu mengambil bahagian. Nampak kedai macam saya pun sama. Saya tengok orang berniaga luar pasaraya, buah ke saya memang akan beli sikit. Sebab kita tahu memang tak ada orang. Saya tunggu cap memang tak ada orang. Tapi kalau rakyat tak ambil bahagian dalam tu, memang peniaga akan lebih teruklah. Dan ramai yang akan tutup. Dalam keadaan ni macam masing-masing tersepit kan. Tapi bagaimana Cik Syamsuddin melihat jangkaan dalam keadaan 6 bulan sebegini sekiranya berterusan? Kita ini akan diteruskan sehingga nanti kan bulan Jun. Sekiranya masih lagi berterusan. Okey, yang satu yang saya nampak memang lebih ramai akan jadi penganggur lah. Dan bisnes pun memang mungkin tutup buka yang lain, tutup buka lain, itu yang akan berlaku sebab yang tak dapat pendapatan ni banyak ni kesan dia. Sebab banyak di Malaysia ni kita masih ada banyak yang menggaji hari. Dan kerajaan dah tawarkan macam iLestari yang kita boleh buat keluar akaun EPF, KUSP, itu benda yang bagus. Tapi banyak yang meniaga gaji hari ni semua tak ada. Dan baru ni saya jumpa seorang driver yang saya dihubungilah pemandu lori sampah. Dia tak ada KUSP. Saya terkejut. Masih ramai. Masih ada. Jadi dia tak ada, dia bergantung pada sumber itulah. Alhamdulillah sebab pemandu sampah ni musim PKP pun dia boleh teruskan. Itu je, tapi memang dia tidak ada KUSP. Jadi di luar sana ramai yang tak ada KUSP. Jadi apabila 6 bulan ni, saya rasa memang sangat mencabarlah. Jadi pembelanjaan kita pun kalau musim Ramadan kita boleh tengok terus sama ada kita ada membazir atau tidak. Sebab ramai orang kadang-kadang memilih 2 menu, berbuka lain, bersahur lain. Untuk yang tak ada duit, saya cadangkan boleh masak benda yang sama.
Dan sebelum saya nak sebut ni, saya memang buat benda yang sama. Ya, maksudnya berbuka dengan bersahur kita buat menu yang sama. Jadi membazir tu akan jadi sangat minimal berbanding dua lauk yang berbeza yang kita terpaksa masak. Yang ni pun ada lebih, yang tu ada lebih. Tapi bagi yang duit lebih kat luar sana, abaikan pesanan itulah. Maknanya inilah masanya sebenarnya yang kita kalau lihat konsep wasatiyah tu, kesederhanaan itulah sebenarnya yang kita perlu lihat. Dan raya ni kita sebenarnya perlu tak kita perlu ada kuih raya, baju raya. Ini saya rasa sebelum ni kita pernah cerita di MSI rasa mungkin 2-3-4 tahun lepas yang saya selalu sebut raya ikut Islam bukan orang Islam. Ikut Islam ni dia kata pakai yang terbaik. Tengok buka almari kita mana pakai yang terbaik, pakailah yang tu. Hari raya tapi bagi yang ada duit lebih apa salahnya beli yang baru. Tapi bagi yang tak ada cubakan minimal sebab kita tak tahu kesan 6 bulan dan saya percaya lepas 6 bulan ni pun ada orang yang diberhentikan. Sekarang okey. Majikan boleh bayar. Lepas 6 bulan baru nampak kesan dia setengahnya. Sebab bisnes di luar sana, ada yang menerima kesan direct macam tadi, peniaga makan. Tapi ada yang mungkin lepas 6 bulan sebab permintaan akan berkurangan. Sebab orang akan fokus pada barangan keperluan. Baik. Dan inilah masanya. Satunya kita kena berjimat-jimat. Sangat-sangat berjimat-jimat. Kita tak tahu apa yang akan berlaku lagi. Keduanya, orang kata masa inilah macam kena buat sendiri, DIY semuanya. Mungkin... setuju. Baik WhatsApp ke apa semua memang kalau kita nak guna third party memang kos kita akan banyak. Itu sebab memang kena sangat-sangat memilihlah untuk buat sesuatu. Bagi saya nak buat sesuatu, nak beli ke apa, fikir dulu 3-4 kali. Kalau nak beli online pun buka dulu tengok, okey tutup. Tunggu 2 hari. Masih ketagih lagi. Ketagih baru beli. Tunggu 2 hari 2 hari. Jangan beli on the spot walaupun tawaran. Okey, diskaun memang akan banyak. Ya, betul. Sebab ada orang penyakit ni lapar diskaun. Ada kes ini sebut wanita, lelaki pun sama. Dia berjalan nak pergi kat ATM. Sebelum berjalan tu nampak kedai kasut. Dia nampak kasut, tak cantik, tak cantik, tak cantik. Dia bukan nak beli kasut, nak pergi ATM. Tapi dia mohon sampai hujung, cantik, dia undur balik sebab dia nampak diskaun 70%. Rakyat Malaysia masih terpengaruh dengan diskaun walaupun kat rumah handbag dah colourful, tetap dia beli. Jadi online ni jaga, kadang dia tak harga. Lepas itu mesti tulis diskaun. Diskaun tu kadang-kadang membuatkan kita buat tindakan yang kurang waras. Membeli apa yang kita tak perlukan. Mungkin kata-kata terakhir Encik Samsudin lah. Dalam keadaan sekarang ini kan 6 bulan dan akan terus kita sebab ekonomi dunia ini menjangkakan sehingga akhir tahun dan sebagainya kan. Masih lagi tidak stabil. Sedikit pesanan kepada rakyat Malaysia untuk kita sama-sama jadikan ini antara waktu yang perlu kita lihat kembali diri kita. Okey, bagi saya sebab tengok situasi rakyat sekarang kita ada yang rezeki masih berterusan bergaji, ada yang tak ada. Jadi peranan bagi saya adik-beradiklah untuk lihat ni kerajaan dah bagi bantuan. Yang meniaga tadi macam Cik Puan sebut, ialah orang tak datang beli. Jadi sekarang ni peranan adik-beradik saya nampak untuk menghulurkan bantuan kepada adik-beradik yang terjejas. Jangan tunggu dia call, memang dia tak akan call. Saya banyak mengadu, kata adik-beradik dia kaya, tak ada pun bantu. Tak call pun tanya, hantar je. Kalau tuan nak bagi kurma, nak bagi duit, minta akaun, just transfer je. Tak payah tanya, ada duit tak? Dan kita tahu kalau bisnes terjejas. Jadi saya rasa itu yang perlu dibuat ketika ini oleh rakyat. Kalau kita tak ada saudara kita yang susah, bantu. Cari je siapa. Jangan yang meminta tu mungkin ada pusat zakat pun yang boleh bantu. Yang tak meminta ni, yang segan. Yang itu yang saya rasa perlu dibuat dan bisnes jangan laburkan terlalu banyak duit ketika ini untuk bisnes sebab kita belum tentu bisnes kita tu akan laku dan sebagainya. Simpan untuk bisnes-bisnes yang lain. Sebab saya rasa ramai orang akan bertukar beberapa jenis bisnes yang berbeza. Ketika inilah sepanjang 6 bulan insya-Allah. Baik, terima kasih Encik Samsudin Abdul Kadir, Perunding Kewangan Rakyat, dan kita harapkan ini sedikit yang boleh kita kongsikan menjadi panduan kita yang masih lagi dalam keadaan yang tidak tahu lagi bagaimana pengakhirannya. Baik.